So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni sepatutnya kelas online tapi antum tak dapat untuk join. So, cikgu sediakan video untuk antum sama-sama rujuk lah. Okay, so insyaAllah untuk hari ni planningnya adalah untuk habiskan terus bab 9 sebab sesi seterusnya kita akan habiskan, kita akan masuk bab 10 insyaAllah. Jadinya cikgu teruskan kepada perbincangan. So harap sebelum antum rujuk video ni, so boleh bersedia dengan buku aktiviti. Okey, buku aktiviti bab 9 muka surat 137. Okey, buku aktiviti muka surat 137. Okey, kita dekat penghujung bab 9 dah untuk latihan overall bab 9. Okey, so just nak refresh balik. Sebelum ni kita dah go through content dalam bab 9. So kita ada peristiwa bergabung, peristiwa bersandar ataupun peristiwa tak bersandar. Okey, cikgu listkan lalu peristiwa bergabung. Okey. Kemudian peristiwa bersandar, yang ni adalah dia punya konten dalam dia. Peristiwa bersandar tu membawa maksud kita memerlukan ataupun dia akan refer orang sebelum tu kan, seperti yang dah di-explain sebelum ni. So seterusnya peristiwa tak bersandar. Okey, bila kata peristiwa tak bersandar bermaksud dia tak efek pun antara satu sama lain. So kalau kita ada dua ataupun lebih peristiwa yang berlaku, so dia tak efek lah, dia tak memberi perubahan antara satu sama lain. Okey. So seterusnya kita masuk subtopik seterusnya. So kita jumpa lagi dengan peristiwa. Kita berjumpa pula dengan peristiwa eksklusif. Okey, eksklusif dengan peristiwa saling tak eksklusif. Okey, so bersandar dan tak bersandar ni kebiasaannya dia kaitkan dengan operasi darab. Tapi eksklusif dan tak eksklusif ni biasanya pula dia kaitkan dengan dengan operasi tambah. Okey, tambah tolak. So kalau ni, kalau dalam bentuk perkataan, so kebiasaannya dia akan gunakan perkataan dan. Okey, kalau dalam bentuk simbol akan gunakan simbol intersect. Manakala dalam bentuk operasi dia akan gunakan operasi darab. Okey, macam tu juga kat sini. So dia adalah sebaliknya lah. Okey, untuk eksklusif dengan tak eksklusif ni kebiasaannya key point dia akan guna perkataan atau. Okey, untuk simbol akan guna union dan untuk operasi biasanya akan guna operasi tambah. Alright. So eksklusif dengan tak eksklusif ni yang ada intersect ataupun tak ada intersect tu kan. Okey. So kita terus kepada soalan. Okey, aplikasi. Harap sambil cikgu go through benda ni, sambil-sambil kita sama-sama rujuk buku ataupun soalan yang sama, okey, supaya antum dapat faham dengan lebih baik lah. Okey, soalan 1. Kursat 137, soalan 1. Sekeping duit shilling adil dilambungkan 2 kali. Cari kebarangkalian mendapatkan 2 gambar. Yang kedua dah 1 gambar dan 1 angka. Okey. So bila kata je sekeping duit shilling, so ada 1 duit shilling, dia dilambungkan sebanyak 2 kali. So yang ni kita akan masukkan ke dalam kes yang mana? Okey, peristiwa bersandar, tak bersandar ataupun eksklusif, tak eksklusif. Okey, yang ni cara untuk bezakan dia. Okay, kita tengok dia adalah satu benda yang sama dilakukan sebanyak 2 kali. So benda tu
peristiwa pertama ataupun kedua, dia tak dia tak memberi kesan antara satu sama lain. So yang ni akan dianggap sebagai peristiwa bersandar. Peristiwa tak bersandar. Okey. So kita pergi kepada cara penyelesaian dia. So dia kata ada satu shilling dilambungkan sebanyak 2 kali. Okay, so apa yang kita boleh bayangkan adalah, so kita ada shilling. So bila shilling, bila shilling kemungkinan yang ada 2. So boleh jadi mendapat gambar dan angka. So kalau in English biasa kita guna head and tail kan. Tapi ni gambar dan angka. Alright. So first, bila dia kata dilambung ataupun dibaling sebanyak 2 kali, so kita kena membayangkan balingan ataupun lambungan pertama. Okey. So nanti confuse pula dengan ni. Ini soalan 1. Okey, lambungan pertama. So lambungan pertama kita ada 2 kemungkinan, iaitu mendapatkan angka dengan gambar. Okey, di mana dia punya kebarangkalian tetaplah 1/2. Okey, separuh. 1/2 untuk berlaku dapat angka, 1/2 untuk berlaku dapatnya gambar. Okey, dan berlakunya ambilan lambungan kedua pula. Okey, disebabkan dia tak effect pun, not affected by the first one. So kebarangkalian dia adalah tetap sama, 1/2 dengan 1/2. So once balingan pertama tu dapat gambar contohnya, so boleh je, possible je untuk berlaku lagi untuk dapatkan angka ataupun gambar lagi. Okey. So tu cara untuk fikir ataupun kaitkan. Okey, waktu first balingan, angka ke gambar? Waktu balingan kedua, angka ke gambar? So benda tu berlaku, dia tak terpengaruh lah dengan yang pertama tu kan. Okey, so ni anak panah ni untuk kita keluarkan hasil dia, hasil kepada balingan ataupun lambungan tu. So ni adalah apabila berlakunya angka dengan angka. Okey, next, kalau dia angka dan gambar. Macam mana nak baca benda ni? Kalau ada macam confuse, kenapa cikgu tiba-tiba tulis AG, GA semua ni kan? Okey, so cara nak baca, antum tengok dia punya anak panah ataupun laluan ni lah. Okey, so first angka, lepas tu kalau angka lagi, so dapat AA. Okay, next kalau first dah balingan angka, lepas tu next dapat gambar. So kita punya outcome ataupun kebarangkalian tu lah kan, adalah A dengan G. So next G dengan A. Yang ni pula last G. Okay, tu cara untuk baca gambar rajah pokok. Okay, terus kepada soalan. So soalan kata cari kebarangkalian mendapatkan 2 gambar. Okay, so kalau dua gambar adalah apabila berlakunya G dengan G lah kan. Okay, so first gambar, yang kedua pun gambar. So kebarangkalian yang ada adalah 1/2 kat sini dengan 1/2 kat sini. Okay, so untuk soalan A, kebarangkalian probability untuk dapatkan gambar dengan gambar. Alright. So adalah 1/2 darab 1/2. Dia kira operasi, dia kira dan tau perkaitan dia. Sebab yang pertama gambar dan yang kedua pun gambar. Macam tu. Okay, so 1/2 darab 1/2 sama dengan 1/4. Okey, tekan kalkulator ataupun guna konsep atas darab atas, bawah darab bawah. So soalan B. Cari kebarangkalian mendapat 1 gambar dan 1 angka. 1 gambar dan 1 angka. Okey, so kalau first tadi adalah angka-angka, so yang ni boleh kita terus reject. Okey, sebab dia dua-dua angka. Yang ni dia kata 1 gambar dan 1 angka. Yang ni angka, kemungkinan kedua adalah angka gambar dan kemungkinan ketiga adalah gambar angka. Yang ni pun confirm bukan. Okay, so first dengan fourth ni kita reject. So kita ambil yang kedua dan ketiga.
Okey, soalan ni dia kata satu gambar dan satu angka. Dia tak cakap pun angka kemudian gambar ataupun gambar kemudian angka. Dia tak kata pun macam tu. So, kita boleh ambil kedua-duanya tapi gunakan kaitan atau. Okey. So, cara untuk kita relatekan dia. So, boleh jadi buat kebarangkalian ataupun probability, dapatkan angka dulu dan gambar. Okey, dengar perkataan yang cikgu kata hubung yang cikgu gunakan. Okey, probability ataupun kebarangkalian angka dan gambar atau kebarangkalian mendapatkan gambar dan angka. Okey. So again tadi ada mention kalau kita kata dan, kita akan gunakan simbol ni dan operasi dia darab. Okey, kalau atau operasinya adalah operasi tambah. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Jadi dia kata dia nak angka dan gambar dulu. Okey, so first angka dan gambar kat sini. So angka dan gambar. Okey, angka dan gambar. So 1/2 darab 1/2. Okey, so 1/2 angka dan gunakan darab 1/2. Okey, atau tu kita akan gunakan operasi tambah. Okey, atau gambar dan angka. So yang ni baru dapat belah gambar dan angka. Okey, 1/2 darab balik dengan 1/2. So sangat kena kaitkan dengan kata hubung ataupun perhubungan yang berlaku. So kat sini 1/2 darab 1/2 jadi 1/4. Okey, kalau tekan kalkulator terus dapat jawapan. So okey je untuk skip step kedua yang cikgu ada buat ni. So 2/4 jadi 1/2. Okey, dah siap. So jawapan dia untuk soalan A 1/4, soalan B jawapan dia 1/2. Okay, kalau ada soalan nanti boleh utarakan. Saya sambil tengok video tu kan. Okey, soalan kedua. Satu nombor dipilih secara rawat daripada set nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Cari kebarangkalian bahawa A. Nombor gandaan 5 atau gandaan 7 dipilih. Atau. Okey, dia guna perkataan atau. So, bila atau kita akan kaitkan dengan kes eksklusif ataupun tak eksklusif ataupun gunakan operasi ataupun formula yang berkaitan kat sini Okey, so first kali kita listkan dia punya what we call that outcomes. So 1, 2, 3. Okey, dia kata nombor tu adalah sampai 30. Okey, tak nak sanarkan pun tak apa. Okey, jom kita ke arah jawab soalan 2A. Cari kebarangkalian bahawa nombor gandaan 5 atau gandaan 7 dipilih. Okey, so gandaan 5, let's say kita letkan nama tu sebagai ni L. Okey, gandaan 5. So, bermula daripada 1 hingga 30. 30 ni included, termasuk. So, kita start dengan 5. Okey, gandaan 5. So, 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Okey, 30 ni included. So, kita habiskan sampai 30. So, gandaan ni dia berkaitan dengan sifir lah tau gandaan 5, sifir 5 lah. Gandaan 9, sifir 9 lah. Okey, so macam tu. Next adalah gandaan 7. So, gandaan 7, kita start dengan nombor 7 lah. So, 7, 14, 21, 7, 28. Okay, so 35 dah lebih daripada 30. So, dia jadi excluded. Alright, soalan kata atau. So, kebarangkalian mendapatkan gandaan 5 atau gandaan 7. Okay. So, sebenarnya tak kisah pun. Ada orang dia suka formalkan benda ni kan. Contohnya yang ni, Okay, contohnya letak A dengan B. Dia yang decide A tu sebagai gandaan 5, B tu sebagai gandaan 7. Okay, so dan benda tu terpulang. Kita nak letak X ke Y ke. So, let's say cikgu letkan macam ni lah. Let L tu sebagai gandaan 5, T tu sebagai gandaan 7. So, ni bukan loop tau. Ni L union dengan T. Dia lain sikit maksud ni kan.
Okay, so maths memang penuh dengan simbol. Cuma kita kena faham lah. P tu probability ataupun kebarangkalian. L adalah satu set. Union dengan T adalah lagi satu set. Macam tu kan. Okay, so union ataupun atau so kita akan gunakan operasi tambah. So first kita check ada tak nombor yang sama 5, 7, 10, 14. Okay, antara atas dengan bawah ni ada tak nombor yang sama? Tak ada So tak ada nombor yang sama. So bila tak ada nombor yang sama, ingat kita akan kaitkan dengan eksklusif. Eksklusif tu dia memang tak campur orang. Dia memang tak ada kaitan antara satu sama lain. Kena bezakan tau antara bersandar tak bersandar dengan eksklusif tak eksklusif ni. Okay. Yang ni dia lebih kepada ada tak persamaan antara outcome antara satu sama lain ni. So kalau macam ni kan, apa nama dia, gandaan 5, so nombor-nombor dia yang ni. Gandaan 7, nombor-nombor dia yang ni. So tak ada yang sama. So kita akan guna formula yang direct je lah. So kita akan terus tambahkan. Sama juga maksud dengan kebarangkalian L tambah dengan kebarangkalian T. Okay, ataupun kalau kita buat dia punya Venn diagram. Okay, Venn diagram dia adalah seolah-olah ni adalah L kita, ni adalah T kita. Tu maksud tak eksklusif. Eksklusif. Okay, dia tak sama. Dia tak ada benda yang sama. Okay, so kebarangkalian L kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 daripada 30 nombor. Okay, tambah atau 1, 2, 3, 4. So ada 4 daripada 30 nombor. Okay, so tekan kalkulator. 6 tambah 4 10 bahagi 30. So dapat 1/3. Kecilkan. Alright. So kalau rasa tak faham, cuba ulang balik lah video ni kan. Biasa cikgu kena ulang balik. Okay, so soalan B. Soalan B dia kata nombor ganjil atau gandaan 5 dipilih. Okay, so kita dah ada nombor gandaan 5 tadi. Okay, nombor gandaan 5 kita dah listkan tadi. So okay je nak listkan lagi. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay. Next dia kata nombor ganjil. So nombor ganjil panjang dah kan. Banyak lah kalau daripada 1 hingga 30 ni. Okay je untuk listkan. Tapi tak apalah. Tak saya cikgu pilih lah untuk listkan kan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kalau ada tercareless, saya nak bagi tahu. Hantam PM tepi lah Lepas tu betulkan sesama kawan. 25, 27, 29. Alright. So kat sini ada beberapa nombor ni kan. Okay. So sekarang dia kata dia nak cari kebarangkalian nombor ganjil atau gandaan 5. So P kebarangkalian probability, L atau gunakan simbol union ganjil. Okay, gandaan 5 atau ganjil lah. Okay je mana-mana So saya cikgu kata ganjil atau gandaan 5. Gul pula. Okay, so next kita listkan. Okay, bila kita buat ni, kita kena membayangkan dia adalah eksklusif atau tak eksklusif. So kita tengok nombor-nombor yang berkaitan. So ni ada nombor 5, 10, 15, 20, 25, 30. So kena check kat bawah ni, ada tak antaranya adalah nombor yang sama. Okay, so kalau sekali tengok kat sini, ni adalah nombor-nombor ganjil kan bawah ni. So mana-mana yang ganjil atas ni, dia tetap ada kat bawah ni. Okay, so bila kita check, kita tengok ada nombor 5 yang sama. Okay, mana-mana yang ada ganjil kat dalam ni, mestilah ada kat bawah ni kan. So 5 ganjil, 15 ganjil, 20 tak, 25 pun ganjil. Okay, so ada 3. Okay, ada 3 nombor daripada total ni adalah sama. So seolah-olah kalau kita ada buat gambar rajah Venn, okay, ataupun Venn diagram tu,
Okey, apa yang akan berlaku adalah dia akan ada satu kawasan yang sis cubalah nak buat macam proper sikit. Nak buat ni besar sikit lah. Sebenarnya okey je tahu macam mana pun. Okey. So saja je cikgu buat dia besar sikit. Nak katanya dekat ganjil tu macam banyak sikit nombor dia kan. Okey, so ni untuk gandaan 5, ni untuk nombor ganjil. Okey, kenapa ada kat tengah-tengah ni? Sebab nak katanya ada beberapa nombor yang dua-duanya ada. Okey, 5 ada kat sini, 15 ada kat sini, 25 pun ada kat sini. Okey, so ada 3 nombor yang sama. So 3 nombor yang sama tu akan diletakkan di kawasan tengah. Yang lain akan letak dalam L, yang lain yang extra kat sini pula selainnya akan letak dalam G yang ni. Okey, so kalau kita tengok dia punya bentuk pun berbeza. Yang ni memang eksklusif, memang tak ada campur langsung. Okey, yang ni tak eksklusif kita panggil sebab dia ada benda yang sama. So, cara pengiraan dia adalah kita akan kira guna operasi tambah tapi kita perlu tolakkan dengan benda yang sama. Okey, so cara penulisan dia adalah okey, kalau tadi kata kita just guna operasi tambah untuk kedua-dua kebarangkalian. So kat sini dia akan jadi kebarangkalian G. Okey, nombor ganjil tambah dengan kebarangkalian gandaan 5. Okey, disebabkan adanya persilangan ataupun ada benda yang sama, ada nilai yang sama untuk kedua-dua set G dan L, so kita kena tolakkan dia. Okey, tolakkan untuk yang bersilang antara G dan L. Okey, so ni formula untuk peristiwa tak eksklusif. Okey, ni pula untuk peristiwa eksklusif. Dia ada spesifik untuk dia punya dan dia punya. Okey, so kita sambung. Kebarangkalian untuk G, so tadi dah kira tapi kita kira lagi. Ni ada 1 hingga 29, so total ada 30. So ganjil tu yang separuh dari dia lah kan. Alright, so kita ada 15. Okey, 15 daripada 30 nombor adalah ganjil. Tambah kebarangkalian untuk dapatkan gandaan 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6 daripada 30 nombor. Okey, tolak dengan kebarangkalian untuk yang ganjil dan yang gandaan 5. Okey, dia ada intersect ataupun yang sama. So yang sama kat sini ada 3. Daripada total dia ada 30. Alright, so kita tekan kalkulator. 15 tambah 6 tolak 3 bahagi 30. 21. 18. Ni ke 18. Okey, 18 per 30. So kecilkan dengan sifir 6. So dapat 3 per 5. Alright, so jawapan akhir dia adalah 3 per 5. Okey. So, tu dulu untuk video pertama. Nanti kita sambung dengan video kedua. Okey, terima kasih.